Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat atau kelebihan solat sunat rawatib yang kedua, iaitu melakukan apa yang dimuazabahkan oleh Nabi SAW. Apa itu muazabah? Muazabah iaitu yang selalu dilakukan oleh baginda SAW. Artinya bila mana kita dapat melakukan solat sunat rawatib, maka artinya kita melakukan perkara yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Antara perkara yang selalu dilakukan oleh Nabi, yang sering dilakukan oleh Rasulullah, tak lain dan tak bukan, Nabi sentiasa melazimi melakukan solat sunat rawatib. Apa itu solat sunat rawatib? Iaitu solat yang mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu, sama ada sebelum solat fardu namanya qabliyah, selepas solat fardu namanya ba'diyah. Maka solat rawatib inilah yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya bila mana kita melakukan juga, sama ada melakukan solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah, artinya kita melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu juga yang disebut sebagai ittiba'us sunnah. Itu juga disebut sebagai ittiba'us sunnah. Apa itu ittiba'us sunnah? Menuruti sunnah, mengikut sunnah Nabi SAW. Besar kelebihan kita mengikut sunnah Nabi ni, tuan-tuan. Nabi kata dalam satu riwayat, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku. Salah satu sunnah Nabi, Nabi melazimi melakukan solat sunat rawatib. Maka kita lakukan juga. Artinya kita menghidupkan, meniru sunnah Nabi. Lalu Nabi kata, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia telah kasih cinta kepada aku. Salah satu kasih cinta umatnya kepada Nabi SAW adalah menuruti, mengikut, menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka oleh yang demikian, siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi, maka dia kasih dan cinta pada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka barang siapa yang kasih cinta pada aku, maka bersama-sama aku dalam syurga. Bersama-sama Nabi SAW dalam syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tidak meninggalkan solat sunat rawatib ini menjadi asbab kita akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurga kelak, insya-Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Berdasarkan beberapa hadis, antaranya yang pertama daripada Sayyidina Abdullah bin Syafiq berkata, sa'altu Aisyata an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minat tatawwu' faqalat kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri arba'an fi baiti summa yakhruju fayusalli bin nas summa yarji' ila baiti fayusalli rak'atain wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasil maghrib summa yarji' ila baiti fayusalli rak'atain wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli bihumul isya thumma yadkhulu baiti fayusalli raka'atain. Daripada Sayyidina Abdullah bin Syafiq radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, satu hari
Aku telah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang ditanya? An salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Syafiq radhiyallahu taala anhu ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tatawwu', yang berkaitan dengan solat tatawwu'. Apa itu solat tatawwu'? Solat sunat. Dia tanya kepada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana yang rapat dengan suami ni siapa tuan-tuan? Isteri. Sebab itu sahabat dia nak tahu macam mana ibadah Rasulullah, maka tak lain dan tak bukan sahabat akan tanya orang yang rapat dengan Rasulullah. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu sahabat tanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tanya apa? Bagaimana solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sahabat tanya? Tak lain dan tak bukan tadi. Yang pertama, untuk ittiba'us sunnah, kerana nak menuruti, mengikut sunnah Nabi. Tuan-tuan, sahabat sampai bukan hanya cara solat fardu dia tiru, bahkan solat-solat sunat sekalipun dia nak buat seperti mana baginda Rasulullah buat. Dia nak tiru juga. Kerana apa tuan-tuan? Itu yang dinamakan al-hubbu. Bila sudah ada cinta kasih kepada Nabi, maka dia akan usaha untuk menuruti apa yang dibuat, yang dilakukan oleh Nabi. Sebab itu penting tuan-tuan untuk tanamkan kasih cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana tidak ada kasih dan cinta kepada Rasulullah, lagi itu tuan-tuan, ikatan kita dengan Nabi itu tak berapa kuat. Hubungan kita dengan Nabi itu tak berapa kukuh. Maka lantaran itu dia ada kaitan kepada ibadah kita. Dia ada kaitan dengan ibadah kita. Ibadah kita pun kita akan buat secara tidak sempurna, kerana tiada ikatan kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat tanya, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri arba'an fi baiti. Yang pertama tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala bagi tahu tentang solat sunat Nabi SAW ini adalah baginda solat sebelum zuhur 4 rakaat di rumahku. Aisyah kata sebelum zuhur, sebelum solat baginda SAW solat sebelum zuhur 4 rakaat di rumahku. Maknanya Nabi SAW akan membuat qobliyah zuhur. Berapa rakaat tuan-tuan qobliyah zuhur Nabi buat? 4. Nabi buat 4. Nabi buat ketika itu, Nabi buat melakukan fi baiti, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, di rumahku. Sebab tu tuan-tuan, rumah ni kita jangan biarkan dalam keadaan suasana sunyi, sepi, suram, seperti mana suasana kubur. Itu Nabi sebut. Macam mana boleh berlaku rumah-rumah kita ni dalam suasana sepi, suram, macam suasana kubur? Seperti mana Nabi kata, la taj'alu buyutakum fil maqabir. Kamu jangan jadikan rumah kalian seperti mana suasana kubur. Bahkan menakutkan, lagi menyeramkan. Kerana apa? Kerana tiada amal agama dilakukan di dalam rumah. Kadang-kadang rumah itu, kata ulama, ibarat macam restoran, asyik masak je.
Kalau tak jadi restoran, dia jadi wayang. Dia tengok televisyen je tak sudah. Tak? Kalau tak jadi wayang, rumah tu boleh jadi seperti mana Dobi, basuh baju je tuan-tuan. Adakah itu sahaja? Maka perlu diisikan dengan amal-amal agama. Sunnah-sunnah Nabi perlu dihidupkan dalam rumah. Maka sebab itu Nabi pesan, la taj'alu buyutakum fil maqabir. Kamu jangan jadikan rumah kamu seperti mana suasana kubur. Tidak ada pembacaan Al-Quran, tidak ada solat-solat sunat, tidak ada muzakarah, tidak ada bacaan hadis. Tak ada. Tidak ada zikrullah, tidak ada selawat, tidak ada istighfar, tidak ada la ilaha illallah. Maka bila tidak ada itu semua, maka itulah dijadikan rumah-rumah kalian seperti mana suasana kubur. Sunyi, sepi, seram, tak ada rahmat, tak ada nur, tak ada cahaya. Maka bagaimana untuk kita tarik rahmat, kita tarik nur, cahaya? Maka wujudkan dalam rumah bacaan-bacaan Al-Quran. Baca Quran dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, kumpul. Adakan zikir, zikrullah. Kumpulkan anak-anak, zikir. Paling tidak pun kalau tak kita zikir, Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. 100 kali pagi, 100 kali petang. Wujudkan zikrullah. Adanya bacaan hadis. Hadis Nabi dibacakan dalam rumah, itu menarik nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang cukup kuat. Bila tu ada tuan-tuan, maka rumah kita tidak ibaratkan seperti mana suasana kubur. Suasana kubur. Maka sebab itu Nabi SAW memberikan tauladan yang cukup baik. Apa dia? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi akan solat sunat zuhur 4 rakaat di rumah dulu. Summa yakhruj, kemudian baru Nabi keluar. Baru Nabi keluar pergi masjid. Tuan-tuan, rumah Nabi tu, rumah Sayyidatina Aisyah tu rumah Nabi lah. Jauh ke dekat dengan masjid? Dekat ya, sebelah ya. Ni, yang ni makam, ni raudah, ni mihrab. Tuan-tuan perasan kan, pernah pergi kan? Pernah pergi Madinah? Ibarat sinilah, ngadap kiblat sana. Ni makam ni tepi. Makam ni rumah Sayyidatina Aisyah lah, rumah Nabi. Yang lain-lain tu semua rumah-rumah isi Nabi yang lain. Tapi yang paling dekat sini, Nabi akan solat sunat qabliyah zuhur dulu, kemudian baru Nabi keluar. Ini raudah dah. Ini kawasan raudah. Tak? Nampak tuan-tuan? Nabi melakukan solat-solat sunat di rumah. Sebab itu kata ulama, kalau jika mampu, solat sunat itu di rumah, solat fardu tu di masjid. Tapi kalau memandangkan, kata ulama mutaakhirin, kalau jarak rumah kita agak jauh, tak apalah, pergi sembahyang sunat dekat masjid. Qabliyah ke ba'diyah ke di masjid, tak jadi masalah. Tapi kalau dapat tuan-tuan sembahyang sunat qabliyah ke ba'diyah ke itu di rumah, itu lagi baik. Tapi kalau memandangkan jarak rumah kita jauh, tak apa, tak jadi masalah. Cuma jangan tidak lakukan solat-solat sunat yang lain di rumah. Umpamanya solat sunat duha, tahajud, taubat dan yang lain-lainnya lah. Maka sebab itu bila ditanya, Sayyidatina Aisyah jawab apa? Yang pertama, Nabi akan solat qabliyah zuhur 4 rakaat di rumah. Summa yakhruj fayusalli bin nas. Kemudian Nabi SAW baru keluar ke masjid untuk solat mengimami para jemaah sekalian. Kemudian Nabi baru pun pergi semayang zuhur di masjid bersama para jemaah. Summa yarji' ila baiti fayusalli raka'atain. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kemudian baginda balik semula ke rumahku, lalu solat 2 rakaat, yakni ba'diyah zuhur. Lepas dah habis semayang fardu zuhur, maka Nabi balik semula dalam rumah, semayang ba'diyah zuhur
2 rakaat. 2 rakaat. Boleh je tuan-tuan, lepas habis sembahyang fardu kita pergi balik rumah sembahyang ba'diyah di rumah. Boleh, tak jadi masalah. Cuma itulah tadi, suasana rumah ni agak menyeramkan. Semangat ni nak sembahyang ba'diyah isyak, nak sembahyang ba'diyah zuhur dekat rumah. Balik-balik masuk rumah tuan-tuan, gaib terus ba'diyah. Gaib terus tuan-tuan. Dengan makannya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Allah, payah ustaz nak sembahyang ba'diyah kat rumah ni. Tak apa, buat kat masjid. Sebelum balik, lepas sembahyang fardu, sembahyang ba'diyah dekat masjid. Kalau ada kekuatan silakan. Boleh saja. Tak jadi masalah. Itu yang paling bagus. Cuma suasana hak kat rumah ni kadang-kadang menyebabkan kadang-kadang balik tu lupa terus nak sembahyang ba'diyah. Lupa terus. Tapi itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Lepas sembahyang zuhur, Nabi balik masuk dalam rumah, Nabi buat pula ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian yang seterusnya, wa kana yusalli bin nasil maghrib. Kemudian baginda SAW mengimami para jemaah untuk solat maghrib. Kemudian seterusnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cerita lagi bagaimana solat sunat Nabi SAW. Bila masuk saja maghrib, kemudian Nabi solat fardu maghrib secara berjamaah dengan para jemaah sekalian. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, summa yarji' ila baiti fayusalli raka'atai. Kemudian Nabi SAW balik ke rumahnya, iaitu lepas sembahyang fardu maghrib, Nabi balik ke rumah Nabi, lalu solat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Lepas habis sembahyang fardu maghrib, Nabi solat sunat ba'diyah maghrib di rumah. Kemudian seterusnya baginda SAW mengimami para jemaah mereka untuk solat isyak. Kemudian baginda masuk ke rumahku, lalu solat 2 rakaat, iaitu ba'diyah isyak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana hal keadaan solat sunat Nabi SAW. Bagaimana solat sunat Nabi? Artinya tuan-tuan, Nabi tak tinggal pun sembahyang sunat qobliyah dan ba'diyah. Macam mana sekalipun Nabi tetap lakukan solat sunat qobliyah dan ba'diyah. Maka begitu juga tuan-tuan, kita usahakan untuk tak tinggalkan juga qobliyah dan ba'diyah. Itu namanya solat sunat rawatib. Bila kita dapat lakukan, artinya kita dapat menghidupkan dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah yang nama ittiba'us sunnah. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Tuan-tuan, darajat kedudukan bagi solat sunat rawatib ni sangat besar. Sangat besar. Solat sunat rawatib ini dia lebih besar daripada darajatnya daripada solat sunat tarawih. Sebab tu malam-malam Ramadan ni, walaupun kita buat solat sunat tarawih, tapi jangan tinggalkan solat sunat ba'diyah isyak. Jangan tinggalkan solat sunat ba'diyah isyak. Sementara nak tunggu Pak Bilal tu duk panggil tu, as-salatu tarawih rahimakumullah, sembahyang ba'da isyak dululah. Tapi malangnya apa jadi tuan-tuan, ramai, dah maaf tuan-tuan, dia sambil nak tunggu tarawih tu, semangat nak sembahyang tarawih tu, ba'diyah dia tak buat, dia duduk je. Duduk main telefon, main tengok FB, balas WhatsApp, tak solat ba'da isyak, duduk je. Bilal panggil je, as-salatu tarawih rahimakumullah, baru dia pergi bangun tu. Lah, yang ditinggalkan tu tuan-tuan, yang dia tak buat tu ba'da isyak, darajatnya lebih besar, lebih tinggi daripada solat sunat tarawih tu. Darajatnya lebih besar tuan-tuan. Dia tinggalkan tu, satu kerugian yang amat besar. Sebab itu jangan tinggalkan solat sunat rawatib. Jangan tinggalkan solat sunat ba'da isyak. Walaupun kita nak buat tarawih, walaupun 2 rakaat, walaupun 10 rakaat kita buat tarawih, tapi kita tinggalkan ba'da isyak, rugi tuan-tuan. Maka laksanakanlah ba'da isyak, lepas tu teruskanlah tuan-tuan untuk kita buat solat sunat tarawih. Ada yang lagi semangat tu ji, habis saja sembahyang isyak,
Terus saja dandan. As-salatu tarawih azabakumullah. Laju terus. Lagi tak ada bagi peluang langsung untuk solat ba'di Isyak. Sebab nak cepat habis lah masa-masa. Itu satu kerugian yang besar. Lagi dahsyat, belum sembahyang Isyak dia buat solat tarawih dulu. Lagi parah tuan-tuan. Belum Isyak dia buat tarawih dulu dah. Tak boleh tuan-tuan. Syarat solat sunat tarawih mesti selepas daripada solat Isyak. Sebab solat tarawih itu termasuk daripada lingkungan qiyamul lail. Amalan solat malam. Dia syaratnya mesti solat fardu Isyak dulu, baru boleh buat solat sunat tarawih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan lagi satu hadis Nabi SAW dalam satu riwayat, hadis sahih juga, riwayat Imam Bukhari, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku telah mengingatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 10 rakaat, yakni yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Satu hari kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah diingatkan oleh Rasulullah tentang 10 rakaat yang selalu dibuat oleh Rasulullah. Artinya tuan-tuan, Rasulullah duk ajar pada dia supaya buat juga, jangan tinggal 10 rakaat ini, kerana itulah 10 rakaat juga yang selalu dibuat oleh Nabi SAW. Raka'ataini qabla zuhri. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, iaitu ba'da zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Yang kedua 2 rakaat selepas zuhur, iaitu ba'da zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Dan 2 rakaat selepas maghrib, itu ba'da maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'. Dan 2 rakaat selepas isya'. Wa raka'ataini qabla subhi. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Total semua sekali 10 rakaat. Saya ulang balik. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya', 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fardu subuh, sembahyang sunat subuh. Bagi justru itu Sayyidina Umar kata, inilah yang Nabi ingatkan kepada aku supaya jangan tinggalkan, kerana 10 rakaat inilah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita usaha juga tuan-tuan untuk menuruti sunnah Nabi SAW, jaga sembahyang sunat rawatib ini untuk kita buat sepanjang dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam hadis yang ketiga, hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga, daripada Sayyidina Umar juga. Dia kata apa? Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla zuhri. Satu hari aku telah solat bersama dengan Nabi SAW dengan 2 kali sujud, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Rupanya Sayyidina Ibn Umar dikata apa? Satu hari aku pernah solat dengan Nabi 2 kali sujud, iaitu maknanya 2 rakaat sebelum zuhur. Wasajdataini ba'da zuhri. Dan 2 rakaat selepas zuhur. Wasajdataini ba'dal maghrib. Dan 2 rakaat selepas maghrib. Wasajdataini ba'dal isya'. Dan 2 rakaat selepas isya'. Wasajdataini ba'dal jum'ah. Dan 2 rakaat selepas Jumaat. Tuan-tuan, lain daripada hari Jumaat, ba'diyah zuhur dan qabliyah zuhur. Hari Jumaat, qabliyah Jumaat, ba'diyah Jumaat. Sebab ada yang tanya, Ustaz, hari Jumaat tu kita nak niat qabliyah zuhur ke qabliyah Jumaat? Qabliyah Jumaat lah. Habis lepas sembahyang Jumaat, ba'diyah zuhur ke ba'diyah Jumaat? Ba'diyah Jumaat. Sebab kita solat Jumaat. Lain daripada hari Jumaat itu,
Qabliyah Zuhur dengan Ba'diyah Zuhur. Tak, hari Jumaat Qabliyah Jumaat, Ba'diyah Jumaat. Saja aku sembahyang Qabliyah Jumaat, saja aku sembahyang Ba'diyah Jumaat. Sebab pada itu hari Jumaat. Nabi tak tinggalkan tuan-tuan. Fa ammal maghrib wal isya fa fi baiti. Adapun solat sunat maghrib dan isyak baginda mengerjakan di rumahnya. Adapun kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bagi solat sunat maghrib, solat sunat isyak baginda mengerjakan di rumahnya Nabi SAW. Wa haddatsani ukhti Hafsah, dan adik perempuanku Hafsah telah menceritakan kepadaku, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'atain khafifatain ba'da ma yatla'ul fajru. Bahawa Nabi SAW solat 2 rakaat yang ringan selepas terbit fajar, iaitu terbit fajar sadiq, iaitu setelah mana masuk waktu solat subuh. Ketika itu aku tidak masuk menemui Nabi pada waktu tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, iaitu Nabi mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat. Tuan-tuan, antara Nabi cukup jaga ambil berat sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh. Sebab sembahyang sunat subuh pun tu tuan-tuan, ganjarannya, pahalanya sangat besar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia dan segala isi dunia. Orang yang paling kaya di sisi Allah adalah orang yang dapat menjaga melakukan solat sunat subuh 2 rakaat. Sebab tu usahakan macam mana tuan-tuan, solat sunat subuh ni jangan tinggal. Sebab tu dibagi masa agak panjang. Azan pukul 6, 6.10 baru kamat. 10 minit sempat tuan-tuan untuk kita laksanakan solat sunat subuh 2 rakaat. Nabi cukup ambil berat. Sebab tu Nabi kata, barang siapa yang dapat solat sunat subuh 2 rakaat ini, khairum minad dunya wa ma fiha. Allah Ta'ala bagi dunia dan segala isi dunia pada dia. Lepas tu sangat penting solat sunat subuh, jangan tinggal macam mana sekalipun, usaha. Kalau tak dan dalam kereta tuan-tuan, buat dalam kereta. Macam mana dalam kereta? Boleh tak solat sunat buat dalam kereta? Boleh. Umur kita tak dan lah. Tak. Solat sunat subuh dalam kereta dah tak sempat tuan-tuan lagi, tapi buat jugalah. Pegang hak sering tu, niat lah. Niat Allahu Akbar, tak payah angkat tangan. Hak lepaskan sering, nyanyi tuan-tuan. Baca Fatihah, baca surah, rokok sikit je kepala. Sujud tundukkan sikit lagi kepala. Tapi tengok depan, jangan tak tengok depan. Jangan sujud bawah tuan-tuan. Sujud bawah tak sampai masjid, sampai kubur. Sampai kubur. Cuma tinggal lagi kita ni tak biasa. Sembahyang sunat atas motor, sembahyang sunat dalam kereta, dalam bar kita tak biasa. Cuma boleh tak? Boleh, tak ada masalah sembahyang sunat, tak ada hal. Sembahyang fardu, kita kena ikut tertib dia tuan-tuan. Mana kata sembahyang sunat subuh hak 2 rakaat ini Nabi cukup jaga. Sebab tu jangan tinggal tuan-tuan, macam mana sekalipun istiqamah. Kelebihannya sangat besar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan daripada hadis ini nak menyatakan bahawa solat sunat 10 rakaat yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, usahakan untuk buat. Iaitu apa dia? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang disebut qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi total semua sekali 10 rakaat sunat yang disebutkan dalam hadis itu, yang Nabi lakukan, usahakan juga untuk kita lakukan. Jangan kita tinggalkan. Adapun sembahyang sunat sebelum asar tu boleh tak nak buat? Boleh, tak jadi masalah, silakan. Jangan tinggalkan pula. Ada masa sembahyang sunat qabliyah asar tu buat juga. Habis sembahyang sunat qabliyah maghrib tak boleh ke? Boleh. Boleh, tetap juga boleh. Silakan. Ada masa lepas azan sembahyang qabliyah maghrib, silakan. Cuma yang 10 rakaat tadi, usahakan untuk kita jangan tinggalkan.
Dikuatkan suruhannya untuk kita buat. Mudah-mudahan tuan-tuan bertambah kasih kita kepada Allah, bertambah kasih kita kepada Rasulullah, dan menjadi asbab dengan kita melakukan sembahyang-sembahyang sunat rawatib ini, bertambah takarrub kita dengan Allah, bertambah kasih Allah Ta'ala kepada kita, dan juga bertambah kasih juga Rasulullah kepada kita lantaran kita ittiba'us sunnah, kita menuruti dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita diberikan taufik dan hidayah, kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita melaksanakan segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, mengikut sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita zikir sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuan-tuan, kita digalakkan untuk banyakkan zikir tersebut sepanjang dalam bulan Ramadan. Kata ulama, barang siapa yang hari-harinya sepanjang bulan Ramadan dia banyakkan zikir tersebut sebanyak-banyaknya, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan pertemukan dia malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Amalan untuk kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar nanti tuan-tuan, iaitu kita banyakkan zikir tersebut. Zikir tersebut yang tadi kita baca tadi, banyakkan. Atas motor, dalam kereta, sambil nak tunggu berbuka tu, banyakkan zikir tersebut. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pertemukan kita nanti pada malam Lailatul Qadar insyaAllah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.